Dalam video kali ini saya akan cuba terangkan semudah-mudahnya untuk pelaburan di FSM1. So tengok video ni sampai habis, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saudara. Selamat datang ke YouTube channel Dakal. Hari ini saya nak kongsikan satu platform ataupun website di mana kita boleh buat pelaburan, merupakan satu platform lah di mana kita boleh pilih unit, hampir semua unit trust yang ada dekat Malaysia ni yang kita boleh pilih dan kita boleh beli lah. Cuma kat sini dia lebih kompleks sikit kalau compare dengan pelaburan-pelaburan yang saya pernah cerita sebelum ni. Sebenarnya FSM1 ni sebenarnya sebelum ni saya pernah terangkan, tapi dah lebih kurang 3 tahun lepas lah. FSM1 ataupun sebelum ni dikenali sebagai Fund Supermart, antara platform pelaburan yang terawal lah saya yang cuba, dan saya dah pernah beli dan pernah jual kat sini juga. Maksudnya saya dah pernah ambil keuntungan jugalah dekat FSM1 ni. Sebelum ni nama dia, website dia Fund Supermart lah. Ok, ini paparan untuk FSM1 dekat website dia. So secara umumnya dia adalah platform untuk yang mengumpulkan semua jenis fund yang ada dekat Malaysia ni. Ada funds, ada bonds, unit trust lah. So anda boleh daftar secara percuma, dan kalau anda gunakan link di bahagian description, anda boleh dapat diskaun untuk sales, untuk penjualan anda punya unit lah, kalau anda gunakan link di bahagian description lah. Ok, katakanlah kita log out dulu. Kita tengok macam mana cara untuk daftar dulu lah. Ok, kita back to home. So kalau anda baru nak daftar, anda boleh tekan open account. So kat sini anda boleh pilih personal ataupun corporate account. So personal account, so untuk personal account diperlukan nombor IC ataupun pasport kalau anda bukan warga negara Malaysia lah. Lepas tu dia perlu supporting documents macam EPF statement, bank statement ataupun driving license lah. Dan dokumen-dokumen tu mesti yang paling latest lah, at least maksimum 3 bulan ke belakang lah dah boleh digunakan. Kalau dah macam setahun lepas punya tak boleh guna lah, dia at least dalam 3 bulan lah. So tekan proceed. Lepas tu anda punya user ID, password, email, referral account ni saya punya referral number kalau anda nak guna. Kalau tak, just biar kosong je lah. So nanti dia minta tax information, basic information, financial information dan supporting document. Anda perlu upload lah, upload macam driving license, lesen memandu ataupun anda punya bil-bil lah. Ok, lepas tu anda boleh, bila dah settle semua, anda boleh log in. Saya tak pasti sama ada dia ada period untuk anda daftar dan menunggu tu atau tak, sebab saya dah lama daftar sini, saya pun tak ingat sama ada daftar, ada masa untuk menunggu ataupun dia terus approve. So bila anda log in, ni adalah dia punya paparan. Kalau macam ni dia terus ke saya punya holding lah. So kalau yang utama paparan dia macam ni. So kat sini anda boleh tengok ada about us, ada funds, bonds, manage portfolio, insurance. So memang banyak lah, boleh kata sangat banyak lah apa yang anda nak kena explore dalam ni. Tapi saya cuba untuk ringkaskan. So anda pergi ke bahagian anda punya profile. Kat sini ada holding, anda punya holding. Kalau anda baru buat tak ada holding lah. So kalau anda nak buat start invest, so sebenarnya anda pergi ke anda punya profile, anda pergi anda punya nama, lepas tu anda pergi bahagian account update. So kat sini anda pergi ke bahagian, anda boleh update semua details ni. Lepas tu anda pergi bahagian my risk profile. So kat sini anda boleh reassess, dia perlu jawab soalan juga sebab dia nak tentukan anda sesuai dengan portfolio jenis macam mana lah. Kalau macam ni saya dah jawab soalan, lepas tu dia tentukan saya sebagai moderately aggressive lah. Sama juga macam pelaburan di platform lain yang macam saya pernah cerita sebelum ni, macam dekat Wahid, dekat Rise, dekat mana lagi, dekat Best Invest. Semua dia ada risk assessment ni, mana dia akan tentukan sama ada portfolio mana yang sesuai dengan kita punya tahap risiko kita lah. So bila anda pergi situ, anda pergi ke bahagian holding kalau anda nak start investment. So ni kalau anda tak ada apa-apa portfolio, dia akan kosong lah kat sini. Ataupun anda pergi bahagian manage portfolio, dan senang macam ni lah. So untuk manage portfolio ni sebenarnya dia lebih kepada macam kita minta pihak FSM1 ni untuk pilihkan fund ataupun bonds yang sesuai untuk kita labur lah. Contoh macam ni, dia akan kita tekan get started. Lepas tu dia akan tanya soalan lagi lah. Soalan dia hampir sama yang macam kita punya risk assessment tadi. So kita isi je yang berkaitan
Okay, financial and mechanic. Okay, next. Ni saya beda-beda ni lah. Okay, lepas tu dia akan build my investment plan. So anda mesti kena isi yang betul lah, sebab kalau anda tak isi yang betul, dia punya risk, dia punya tahap risiko tu mungkin tak tepat, nanti anda tak puas hati pula. So biar jawab betul-betul, lepas tu jadinya nanti dia punya keputusan tu lebih tepat dengan anda punya tahap risiko lah. So tekan proceed. So kat sini dia akan suggestkan kita punya portfolio lah. So kat sini anda boleh pilih conventional ataupun Islamic. Kalau macam kita orang Islam, sebaiknya pilih yang Islamic lah. So kat sini untuk moderately aggressive, dia pilihkan kita 30 fixed income dan 70 equity. Walaupun dia suggestkan kita dengan moderately aggressive portfolio, tapi sebenarnya kita boleh pilih lah, kita nak melaburkan portfolio macam mana. Konservatif boleh, moderately konservatif boleh, balance boleh, agresif. So lebih tinggi, lebih merah ni maksudnya lebih high risk lah. Kalau macam ni dia pilih agresif. So untuk kita pilih Islamic, so fixed income 10% dengan equity 90% lah. So kat sini dia ada pecahan lah. So daripada 90% tu 13.5% dekat Malaysia equities, Asia X Japan equities ada 33%, dan global equities ada 34.5% lah, dan China equities. So ini semua dia akan pilih based on yang Islamic saja. Kalau anda tekan yang conventional ni, dia akan pilih campur-campur lah, ada yang Islamic, ada yang tak. Kalau yang Islamic ni dia akan pilih yang patuh syariah sajalah, dia punya income dia punya fund tu. So kat sini dia akan tunjukkan dia punya history lah, compare dia tidak menunjukkan future punya performance lah untuk portfolio ni. Yang dia tunjukkan ni daripada 2016 sampai 2018. So ni lah dia punya performance dia lah. So kalau anda setuju, anda tekan invest now. So kat sini sebenarnya anda kena pilih semula lah, sebab kat sini dia tulis all. So anda boleh pilih yang anda pilih tadi apa. Contoh kita pilih aggressive. So dia akan pilih lah sama ada aggressive portfolio yang conventional ataupun Islamic aggressive portfolio. So anda tekan sini confirm. So untuk sini minimum dia kalau tak salah saya RM1,000. So minimum untuk investment di FSM1 ni ialah RM1,000. Sebab kebanyakan yang anda pergi kat mana-mana portfolio pun dia punya minimum adalah RM1,000 lah. So anda boleh bayaran menggunakan FPX ataupun check. So itulah untuk kita buat manage portfolio. Sebenarnya ni bahagian yang paling senang lah. Maksudnya kita nak melabur menggunakan FSM1 ni dan kita nak bina satu portfolio, kita tak payah susah-susah nak pilih portfolio apa ataupun tak payah susah-susah nak pilih unit trust apa untuk kita punya pelaburan. So kita boleh pilih je manage portfolio Islamic aggressive portfolio ni. So kita pilih sini, lepas tu kita just labur macam biasalah, masukkan duit. Lepas tu kalau anda nak jual, dia akan ada charge lah. Okay, untuk charge tu kita tengok kat sini So kat sini ada fees. So fees dia 1.5% sales charge untuk equity fund, balance funds, alternative investment and mixed asset, as well as zero sales charge on bond funds and money market funds lah. Kalau anda ni, dia punya ni ialah fees dia ialah 1.5 kalau anda jual anda punya unit lah. So untuk platform fee dia ada 0.05 platform fee per quarter lah, setiap 3 bulan lah. So kalau contoh anda nak tengok fund-fund yang ada, boleh pergi fund houses. So ni lah list yang ada dekat Malaysia ni lah. So contoh macam ni ada AIA fund ada 4, Aberdeen Standard Investment ada 1, Affin One Capital ada 120 banyaknya. Okay, kita cuba tengok Aberdeen Standard Investment ni dia ada satu fund cepat sikit nak loading. So kat sini dia punya information, lepas tu kat sini ada information dia, siapa yang keluarkan, syarikat dia, website, lepas tu dia punya details lah untuk fund tu. So kat sini ada Aberdeen Standard World Equity Fund Class. So year to date daripada untuk tahun ni 3.61%, dalam seminggu 0.66, 3 months 5.77, 1 year 16.45, not bad juga lah. In 3 years 40.87. Okay, kalau nak detail sikit anda tekan Aberdeen Standard ni. So kat sini dia akan ada information dia, fund information, approved by EPF, no, syariah compliant, yes. So anda boleh lah dari segi syariah tu lulus lah. So
So risk rating 7. So yang paling tinggi, kalau yang paling risky ialah 10. Risk rating 7 ni kira ok jugalah. So anda boleh tengok price history. So kira ada turun sikit, not bad. So ni dia punya dia punya chart lah kalau nak tengok. So ni annualized return, cumulative performance. Anda boleh tengok sini, ni yang sama macam yang tadi lah. 1 week berapa, 1 month, 3 months, 6 months, year to date 3.61%, 1 year 16.45. Anda boleh tengok yang lain-lain fund yang lain-lain juga. Memang sangat banyak lah yang ada dekat sini. Kalau anda nak tengok satu-satu, boleh berpinau mata jugalah. Tapi apa yang saya cuba sampaikan adalah anda boleh pilih fund mana yang anda nak, yang patuh syariah, yang tak patuh syariah, kalau rajin lah. Tapi kalau anda rasa macam semua tu leceh, anda boleh pergi manage portfolio tadi je lah. Manage portfolio, lepas tu anda boleh pilih portfolio mana yang anda nak, lepas tu anda boleh buat investment lah, tapi minimum RM1,000 lah. Ini just alternatif kalau anda nak melabur sendiri di FSM1 lah. Sebenarnya banyak je platform kat mana anda nak buat pelaburan, tapi anda kena tahulah. Sebenarnya banyak lagi fungsi yang ada dalam ni. Memang kalau nak cerita, saya rasa dalam 2 jam pun tak habis kalau nak pergi satu-satu. Tapi in short, kalau anda nak tengok semua fund yang ada kat Malaysia ni, unit trust, bonds dan lain-lain, anda boleh pergi ke FSM1. Lepas tu anda boleh tengok lah satu-satu kalau larat. Ok, jika ada apa-apa soalan, boleh tekan komen. Kalau anda nak daftar, anda boleh daftar menggunakan link di bahagian description, dan anda boleh dapat diskaun untuk sales charge lah. Ok, itu saya dari saya. Assalamualaikum.